Jadi ikatan kovalen terbentuk antara atom bukan logam dengan atom bukan logam. Okay, so kalau ikatan ionik antara atom logam dengan atom bukan logam. Okay, manakala ikatan kovalen terbentuk antara atom bukan logam. Okay, antara atom bukan logam. So atom bukan logam kumpulan yang keberapa? So kumpulan ke 5, 14, 15, 16 dan juga 17. So 14, 15, 16 dan juga 17. So atom-atom bukan logam maknanya kalau kita terus nampak atom tu berada dekat kumpulan berapa, so kita dah boleh tentukan dia ikatan logam ke, ikatan ionik ke ataupun ikatan kovalen. So atom-atom dalam kumpulan 14, 15, 16 dan 17 adalah atom bukan logam, so dia membentuk ikatan kovalen. So ikatan kovalen adalah daripada perkongsian elektron antara atom-atom bukan logam untuk mencapai susunan elektron oktet ataupun duplet yang stabil. Okey, kalau ikatan ionik apabila atom logam melepaskan manakala atom bukan logam menerima elektron. Okey, membentuk ikatan ionik. Kalau ikatan kovalen, atom-atom bukan logam berkongsi elektron supaya dapat mencapai susunan elektron oktet ataupun duplet yang stabil. Okey, so 14, 15, 16, 17 unsur dalam tu akan membentuk ikatan kovalen. Jadi ada 3 jenis ikatan kovalen iaitu ikatan tunggal, ikatan ganda 2 dan juga ikatan ganda 3. Okey, ikatan tunggal, okey, kalau kita boleh gambarkan dia ada satu je lah. Okey, macam ni. Contohnya antara H dan H. So ikatan tunggal. Okey, ikatan ganda 2 contohnya antara O dengan O. So macam tu, ikatan ganda 2. Ikatan ganda 3 contohnya dalam gas nitrogen. So yang itu. Jadi ikatan tunggal satu line saja. Ikatan ganda 2 ada 2 line. Ikatan ganda 3 ada 3 line. So ikatan ni terbentuk daripada perkongsian elektron antara dua atom tersebut lah. Okey, kalau hidrogen maksudnya dia berkongsi elektron dengan satu lagi hidrogen supaya dapat mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Okey, ini maksud ikatan kovalen. So kita tengok ikatan tunggal. Okey, so ikatan tunggal kita dapat satu line je dia. Satu line saja. So maksudnya dia hanya berkongsi sepasang elektron saja. So satu line kongsi sepasang elektron. Maksudnya ada berapa elektron? So kat situ ada 2 elektron. Dia berkongsi 2 elektron. Okey. Kalau awak cakap pasal sepasang, so berkongsi sepasang elektron ataupun berkongsi 2 elektron. Itu untuk ikatan tunggal. So kalau ikatan ganda 2 maksudnya dia berkongsi berapa pasang elektron? 2. Yes. So kalau ikatan ganda 2 maksudnya dia berkongsi 2 pasang elektron. Okey, ataupun berapa bilangan elektron? 4. Yes, 4 elektron. Okey, 2 pasang elektron ataupun dia berkongsi 4 elektron. Okey, ada beza ya. 2 pasang elektron ataupun 4 elektron. So kalau ikatan ganda 3 berkongsi berapa elektron? Berkongsi berapa pasang elektron? 3. 3 pasang elektron ataupun berapa bilangan elektron? 6. 6 elektron. Satu ikatan boleh ada 2 elektron saja. Dia boleh kongsi 2 elektron saja. So itu maksud dia, perkongsian elektron membentuk ikatan kovalen. Okey, kita tengok ikatan tunggal. So yang ini antara atom klorin. Maknanya ikatan yang terbentuk dalam molekul klorin. Maknanya ikatan yang terbentuk dalam molekul klorin adalah ikatan kovalen tunggal. Ikatan tunggal. Okey. So
So first step yang pertama mesti tahu apa? Mesti tahu dia punya susunan elektron. So kita dapat 287. Okey, jadi untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, atom klorin ni perlukan berapa lagi? 1. Okay, so untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, atom klorin ni perlukan 1 elektron. Okey, 1 elektron. Jadi kalau dia, so awak tahu ikatan kovalen ni melalui perkongsian elektron. So dia akan berkongsi elektron yang dia ada ni dengan atom klorin yang lagi satu. Okey, berapa yang dia kongsi? Okey, berapa yang dia kongsi untuk capai nak bentuk satu ikatan tu? Okey, berdasarkan berapa yang dia perlukan untuk capai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, kita tengok dekat mana? Yang terlibat hanyalah pada petala valence. So kita tengok yang berada elektron valence lah. Okey, yang terlibat untuk pengkongsian hanyalah yang berada pada petala valence. Okey, so berapa yang dia perlukan, itulah yang dia akan kongsi dengan atom klorin lagi satu. Okey, so dia hanya perlukan 1 elektron. So daripada 7 elektron dekat petala valence, so dia ada 7 elektron kan? 7 elektron valence kan? So dia perlukan lagi satu untuk capai susunan elektron oktet yang stabil. Jadi satu daripada elektron valence ni akan digunakan untuk perkongsian, akan dikongsi. So 6 lagi daripada ni tak terlibat. Okey, tak terlibat. Okey, berapa yang dia perlukan, itu yang dia akan kongsi. Kalau dia perlukan lagi 2 elektron valence untuk capai susunan elektron oktet yang stabil, so dia akan kongsi berapa? Dia akan kongsi 2. 2 yang dia kongsi tu daripada mana? Daripada elektron valence. Dia akan kongsi daripada elektron valence. So kalau ada 5, contohnya ada 5 elektron valence. So kalau 5 elektron valence, dia perlukan lagi 3 kan untuk capai susunan elektron oktet stabil. So daripada 5 tu, 3 untuk kongsi, 2 bebas. Itu maksudnya. Jadi berapa yang dia perlukan, itu yang dia akan kongsi. Jadi dia akan kongsi berapa elektron? Dia akan kongsi 1 elektron untuk perkongsian. Okay, so dia akan sumbang 1 elektron untuk berkongsi dengan atom klorin yang lagi satu. So dari situlah terbentuk ikatan kovalen. Okay, berapa yang dia perlukan untuk capai susunan elektron oktet yang stabil, itulah yang dia akan sumbang untuk perkongsian antara elektron tu lah dengan atom bukan logam yang lain. Okay, kalau kat sini contohnya klorin lah. Okay, boleh faham? So daripada awak kena tahu dulu dia punya susunan elektron. So kita tahu susunan elektron atom klorin adalah 287. Okay, susunan elektron atom klorin adalah 287. Jadi untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, dia atom klorin memerlukan 1 lagi elektron. So first step penerangan dia adalah susunan elektron. Okay, susunan elektron. Second step sama juga untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Atom klorin perlu berapa? Perlu 1 elektron lagi. Okay, dia perlukan 1 elektron lagi untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Jadi bila dia perlukan 1, so atom klorin akan sumbang berapa? So bila dia perlukan 1, dia akan sumbang 1. Okay, dia akan sumbang 1 elektron untuk perkongsian. Untuk dikongsi ataupun untuk dikongsi dengan atom klorin lagi satu. Untuk dikongsi. Okey, untuk dikongsi. Yang keempat, okey. Jadi setiap atom klorin ni akan berkongsi. So setiap atom klorin maksudnya ada dua atom klorin ni kan. So 2 atom klorin akan berkongsi berapa pasang elektron? 1. Ni. So 2 atom klorin akan berkongsi satu pasang
elektron antara satu sama lain supaya dia dapat membentuk ikatan covalent. Okay, faham? So bila berkongsi, okay, dia akan jadi macam ni lah. So cikgu tunjuk petala yang terakhir saja. Jadi klorin, okay, petala terakhir klorin, satu, awak ingat dia ada 7 elektron valence. So satu untuk kongsi, 6 lagi bebas. So satu untuk kongsi sama ada awak boleh letak dekat tengah, okay, ataupun kita boleh letak dekat hujung ni. Okay. So kita tahu satu untuk kongsi letak kat mana? Letak kat sini. ED maksud dia berkongsi. 6 lagi bebas. So susun dekat mana? Susun dekat luar. 6 lagi bebas. So ini untuk atom klorin yang pertama. Buatlah petala pertama, petala kedua. Petala yang ketiga saja yang overlap. Yang bertindih dengan petala ketiga atom klorin lagi satu. Okay, petala pertama, petala kedua tak boleh overlap lah sebab dia tak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalent. Hanya petala terluar saja ataupun petala valence saja yang overlap. So satu elektron untuk perkongsian. So perkongsian letak yang dekat tempat overlap. Letak kat sini boleh ataupun letak kat dalam ni boleh. Okay. So, satu lagi atom klorin. Okay, petala pertama, petala kedua tak terlibat dalam perkongsian elektron. So, dia sumbang berapa? Dia sumbang 1 elektron. Kita boleh letak kat sini. So, 6 lagi bebas kita susun dekat luar. Okay, jadi yang ini adalah sepasang elektron yang dikongsi antara dua atom klorin. Okay. Boleh faham? Boleh? Okay. Berapa yang dia perlukan itu yang dia gunakan untuk sumbang. Itu yang dia akan sumbang. Jadi lepas tu berapa yang dia akan kongsi untuk membentuk ikatan. Jadi kalau ikatan tunggal dia hanya kongsi sepasang elektron ataupun dia kongsi 2 elektron. Kalau ikatan ganda 2 dia kongsi berapa elektron? 2 pasang elektron ataupun 4 elektron. Kalau ikatan ganda 3 dia kongsi 4 pasang elektron, 3 pasang elektron ataupun 6 elektron. Okay. So yang ini pembentukan ikatan tunggal. Okay, boleh faham? Boleh. Okay. So untuk ikatan kovalent ni dia boleh tunjuk dua cara nak tunjukkan ikatan yang terbentuk antara atom bukan logam dengan atom bukan logam. Satu kita guna yang macam ni lah. Okay, dia tunjukkan susunan elektron bagi atom. Okay, susunan elektron bagi atom. Okay, satu lagi dia boleh gunakan struktur Lewis. Okay, untuk menunjukkan perkongsian elektron antara atom bukan logam. So struktur Lewis ni hanya menunjukkan elektron valence saja bagi atom yang terlibat. Maknanya atom elektron yang berada pada petala terakhir sahaja yang kita tunjukkan dekat sini. Tapi kita tak payah buat petala. Kita hanya tunjukkan elektron valence saja. Okay, elektron valence iaitu elektron yang berada pada petala terluar sekali. So, kita hanya tunjukkan elektron valence. So, macam ni lah. Okay, perkongsian dia yang ini. So, yang kat sini adalah perkongsian antara atom klorin. 2 atom klorin tu. So dia berkongsi sepasang elektron. So yang ini kita tunjukkan dalam bentuk Lewis. So bila sepasang elektron so dia bentuk satu ikatan lah. Okay, yang ini adalah struktur Lewis. Kita hanya tunjuk elektron valence sahaja. Okay, boleh? Boleh cikgu. Boleh. So seterusnya ikatan ganda 2. So dia berkongsi 2 pasang elektron ataupun 4 elektron. Jadi yang ini antara oksigen, gas oksigen. So gas oksigen O2 kan. Jadi atom bukan logam dan atom bukan logam. OO. So ikatan kovalent yang terbentuk. Ikatan kovalent jenis apa? Ikatan ganda 2. Okay, so macam mana ikatan ganda 2 terbentuk? So kita tahu atom oksigen nombor proton dia 8. Jadi susunan elektron dia
susunan elektron dia adalah 2, 6. Okay. So, nombor proton dia 8, jadi susunan elektron bagi atom oksigen adalah 6. Jadi, berapa yang dia perlukan untuk capai susunan elektron oktet yang stabil? 2. Okay. Jadi, untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, setiap atom oksigen ni perlukan 2 elektron. So, dia perlukan lagi 2 elektron. Okay, so kalau dia perlukan lagi 2 elektron, berapa yang dia sumbang untuk perkongsian? 2. So, daripada 6 elektron ni, 2 guna untuk kongsi. Dia sumbang untuk kongsi. 4 lagi bebas. So, 2 guna untuk kongsi, 4 lagi susun dekat tepi lah, susun dekat luar. Jadi, yang terlibat hanyalah petala yang kedua saja. So, contoh cikgu buat petala yang kedua saja. Okay. So, 2 kongsi. So, setiap atom oksigen kongsi 2. So, kalau yang lagi satu ni, oksigen sini pun kongsi 2. Ini maksudnya. So, dia kongsi 2. Jadi, 4 yang lain letak dekat luar. So, 4 yang lain letak dekat luar. Jadi, dia dah capai tak? Satu atom oksigen ni dah capai tak susunan elektron oktet yang stabil? Sudah. 2, 4, 6, 8. Untuk yang sini, kalau yang sini 2, 4, 6, 8. Untuk yang belah sini. Okay, ini maksudnya perkongsian. So, lepas awak dah buat petala yang terluar, awak bolehlah buat petala yang seterusnya. Okay, so ada 2 ni nukleus, so petala pertama. Okay, yang ini adalah struktur untuk molekul oksigen. Okay, so untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, atom oksigen memerlukan lagi 2 elektron. Jadi setiap atom oksigen ni, atom A, atom B ni, so setiap atom oksigen akan sumbang berapa untuk perkongsian? 2. Ya, so setiap atom oksigen akan sumbang 2 elektron untuk perkongsian. Okay, so sumbang. Lepas sumbang kita cakap pasal apa? Kongsi. Jadi setiap atom oksigen ataupun 2 atom oksigen akan berkongsi berapa elektron? 4. 4 elektron ataupun 2 pasang elektron antara satu sama lain. So, ikatan apa yang terbentuk? Ikatan ganda 2 yang akan terbentuk hasil daripada perkongsian antara 2 atom oksigen. Okay? Boleh? Ikatan ganda 2. So, kalau kita buat dalam bentuk struktur Lewis, kita hanya ambil elektron valence saja. So, ada berapa O? O ada 2. Jadi, kita boleh bezakan. So, dia ada 6. 2 letak kat sini. Maksudnya untuk perkongsian. Jauh sangat. So, 2 letak sini siap-siap. Maksudnya untuk perkongsian. So, kalau kat sini, letak kat sini. So, 2 untuk perkongsi, kita dah terus letak siap-siap dekat tengah. Balance dia letak kat mana? Awak susun dekat tepi. So, kita buat bentuk yang berbeza. Okay, pangkah ni supaya kita dapat bezakan lah antara atom oksigen, 2 atom oksigen tersebut. So, ini adalah struktur Lewis. Okay. Buat macam ni boleh ataupun letak sebelah-sebelah boleh. Okay, terpulang. Cikgu nak tanya. Kalau saya Cikgu, kalau nak buat macam kat bawah tu, oksigen, lepas tu ada 2 tanda yang straight oksigen tu. Nak buat tanda macam tu kena buat juga ke? Yang apa? Yang kat bawah tu. Kena buat juga tu cikgu macam tak payah, ini bukan struktur Lewis. Struktur Lewis hanya tunjuk elektron valence. Ni dia tak tunjuk elektron valence. Yang ini dia hanya cakap ni dia dah hasil lah. Dia maknanya nanti lepas ni maknanya akan jadi ni. Dia akan membentuk ikatan tunggal macam ni. Ikatan ganda 2. Okay, cikgu. Menjawab soalan. So, kalau kata struktur Lewis yang ni lah.
So sebab struktur Lewis hanya dia menunjukkan electron valence. So kita kena tunjuklah bilangan electron valence. Yang ini adalah hasil lepas dah dapat ni. So yang ini akan bentuk yang ni lah, ikatan ganda 2. Okey cikgu. Okey. Ni jangan buat selang-seli lah, kita buat ikut buku teks. So buku teks letak sebelah-sebelah lah dia. Okey. Boleh? Faham? Berapa Faham. yang dia sumbang, berapa yang dia perlukan, itu yang dia sumbang. Yang dia sumbang tu ambil daripada mana? Ambil daripada diri dia sendiri. Dia ada 7 elektron valence. So dia perlukan 1, jadi dia sumbang 1 elektron untuk perkongsian. Okey, yang terakhir 3 pasang elektron. Maksudnya dia berkongsi berapa bilangan elektron? 6. 6 elektron. Okey. Bila awak guna terms ni, awak kena betul lah. Awak jangan pula buat 6 pasang. 6 pasang tu maknanya ada 12 elektron. So 3 pasang elektron ataupun 6 elektron. Okey, ada beza kat situ. So sama juga, first mesti cakap pasal dia punya susunan elektron. Jadi susunan elektron atom nitrogen adalah 25. So untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, berapa lagi atom nitrogen perlukan? 3 elektron. So dia perlukan lagi 3 elektron. Okey. Jadi poin yang ketiga, berapa yang dia perlukan, itu yang dia perlu Kongsi. Dia kena sumbang dululah baru dia kongsi. Okey. Ya, ingat step dia. Berapa yang dia perlukan, dia perlu sumbang dulu. Barulah boleh kongsi. Kalau tak sumbang macam nak kongsi? Jadi dia sumbang berapa? 3. Okey, sumbang 3 elektron. Maknanya setiap atom nitrogen ni akan sumbang 3 elektron untuk perkongsian. So lepas sumbang barulah kongsi. So kongsi apa? 2 atom nitrogen berkongsi berapa elektron? Berapa pasang elektron? 3 pasang. Dia berkongsi 3 pasang elektron ataupun 6 elektron antara satu sama lain. So lepas kongsi apa yang terbentuk? Ikatan ganda 3 terbentuk antara atom nitrogen. So ikatan ganda 3 terbentuk. Lepas ikatan ganda 3 maknanya sebatian kovalen dengan formula N2 terbentuk. Itu ayat akhir lah. So ini adalah cara untuk menerangkan pasal pembentukan kovalen. So nak lukis, macam cikgu cakap, kita buat petala takhir. So sama ada kita lukis tunjuk dia nak dalam bentuk struktur elektron, okay, susunan elektron, ataupun dia nak dalam bentuk apa satu lagi? Struktur Lewis. Okay, struktur Lewis hanya menunjukkan bilangan elektron valence. Okay, maknanya kalau dia kata pembentukan ikatan yang ni je lah. Okay, so berapa yang disumbang tu letak siap-siap dekat tepi sini. Berapa yang dia perlukan, itu yang dia sumbang. So yang disumbang letak siap-siap dekat sini. So awak buat sebelah-sebelah, tak payah buat atas bawah. Okay, so yang ini adalah ikatan ganda 3. 1, 2, 3 antara 2 atom nitrogen. Okay, boleh? Faham? Faham. Faham cikgu. Okay, so step pertama untuk penerangan dia, yang pertama cikgu ulang balik, mesti cakap pasal susunan elektron. Okay, step yang kedua, ayat apa? Untuk mencapai susunan elektron oktet ataupun duplet yang stabil, berapa yang dia perlukan? Ni perlu. Berapa yang diperlukan lagi? Okay. Key point, kata kunci dia perlu. Okay, di susunan elektron. Untuk yang kedua, untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil ataupun duplet yang stabil, berapa atom ni perlukan lagi? Okay, step yang ketiga apa? Sumbang dan kongsi. Okay. Sumbang. Okay, step yang keempat? Kongsi. Kongsi. Okay. Step yang kelima, ikatan apa yang terbentuk? Jenis ikatan yang terbentuk. So jenis ikatan yang terbentuk. Yang keenam, sebatian apa yang
yang terbentuk. Okey, sebatian apa yang terbentuk? Maknanya sebatian covalent dengan formula apa yang terbentuk. Oh, patutnya sebenarnya awak kena tahu dia punya formula tu dulu. Okey. Contohnya, nitrogen tu awak tahulah setiap gas adalah apa? Dwi atom. Setiap gas adalah dwi atom. Okey, setiap gas adalah dwi atom. Okey, contohnya lah. Tengok contoh yang pertama. Okey, hidrogen klorida. Ini kalau dah tahu. Kalau awak tak tahu lagi, contoh. Okey, contoh uji kendiri ni soalan nombor 4. Okey, so dia kata, bolehkah atom karbon berkongsi elektron dengan 4 atom hidrogen? So boleh ke tak? So macam nak tahu boleh ke tak, kita tentukanlah dia atom bukan logam ke tidak. Jadi atom bukan logam ke tidak? Tidak. Iyalah. Okey, macam nak tahu dia atom bukan logam ke tak? Okey, daripada nombor proton. Apa-apa pun kita tengok pada nombor proton. So lepas tu buat apa? Susunan elektron. So hidrogen memang satulah. So susunan elektron untuk karbon 2, 4. 2, 4. So 4 kumpulan berapa? 14. Ya, 4 kumpulan 14. So cikgu cakap tadi atom bukan logam dalam kumpulan 14, 15, 16 dan 17. Okey, hidrogen ni dia tak ada kumpulan mana kan? Tapi kita tahu hidrogen adalah atom bukan logam. So atom bukan logam dengan atom bukan logam membentuk ikatan kovalent. Jadi bolehkah karbon berkongsi elektron dengan hidrogen? Boleh. Sebab dua-dua ni adalah atom bukan logam. Okey, so kita nak tahu macam mana formula kimia untuk apabila karbon berkongsi elektron dengan 4 hidrogen. Okey, so kita buat macam ni. Hidrogen ada 1, karbon ada 6. So susunan elektron dia 1 lah kan? Susunan elektron dia adalah 2, 4. Okey, berapa yang dia perlukan untuk capai elektron oktet yang stabil ataupun duplet yang stabil? So hidrogen perlukan 1. Karbon perlukan lagi 4. 4. Okey, kita akan cross. Sama juga macam ionik, cuma ionik berapa yang dia perlu lepaskan, berapa yang dia perlu terima. Okey, kalau untuk atom bukan logam, berapa yang dia perlukan lagi untuk capai susunan elektron oktet yang stabil. So dia akan cross, maknanya H akan dapat 4, C akan dapat 1. H akan dapat 4, C akan dapat 1. So kita buat C1, H4. So formula kimia untuk apabila C buat ikatan dengan hidrogen adalah CH4. Okey, boleh faham? Nak cikgu ulang balik? Okey, cikgu ulang balik. Sebab first sebelum awak nak buat penerangan tu sebenarnya kita kena tahu dia punya formula kimia dulu. Okey, so dia daripada nombor proton. Okey, lepas tu kita buat susunan elektron. So kita dapat 2, 4. Okey, berapa lagi yang dia perlukan? Dia perlukan 1 elektron. Kalau karbon perlukan lagi berapa elektron? 4 elektron. Lepas tu buat apa? Cross. So kita akan dapat C dapat 1, H akan dapat 4. So ini adalah formula kimia bagi bagi metana lah. Okey, bagi metana. Okey, lepas tu barulah kita boleh macam mana nak buat dia punya struktur ni. C tengah-tengah. So C tengah-tengah. Lepas tu ada 4 keliling dia, ada 4 hidrogen. C tengah-tengah. Okey, ada berapa petala? So ni nukleus petala pertama. Okey, so kita buatlah besar-besar sikit. Okey, petala kedua. Okey, so
Yang ini petala untuk hidrogen. So ada berapa? Ada 4. So kita buatlah macam ni. Ada 4. Okay, yang ini adalah petala. So hidrogen hanya ada satu petala je lah kan. Jadi kita buat hidrogen nukleus. Hidrogen nukleus, hidrogen nukleus dia. Hidrogen punya nukleus. Okay. Hidrogen sumbang berapa untuk perkongsian? 1. So hidrogen sumbang 1. Jadi dia pun ada 1, dia perlukan 1 saja lagi. So dia sumbang 1. Okay. Karbon 2, 4. Berapa yang dia sumbang? 4. 4. Maknanya 4 ni daripada yang dia ada ni. Itu yang dia sumbang. Maknanya dia sumbang dekat setiap hidrogen 1. Okay. Jadi cukup tak dia dapat cukup tak 8 elektron tu kat situ? Untuk Cukup. karbon dah capai susunan elektron oktet yang stabil. Manakala hidrogen dah capai susunan elektron Duplet yang stabil. yang stabil. Okey, lepas tu kita buatlah petala yang pertama untuk karbon. So ini adalah susunan elektron bagi atom. Bagi molekul CH4. Okey, kalau buat struktur Lewis macam mana? So, C berada dekat tengah, H atas, H tepi sini, H tepi sini, H tepi sini. So, karbon sumbang 4. Okay, so 1, 2, 3, 4. Elektron valence dia pun ada 4 kan? Jadi hidrogen elektron valence dia ada 1. So 1 sini, 1 sini, 1 sini. Jadi ini adalah struktur Lewis bagi CH4. Okay, boleh faham? Cikgu tu ikatan ganda berapa? Okay, ni ikatan ganda berapa? 4. Mana ada ikatan ganda 4 macam ni? 1, 2, 3, 4. Tapi tak ada ikatan ganda 4 sebab kita hanya boleh bentuk. Kenapa ikatan ganda 2? So, kalau cikgu buat anak panak, cikgu buat garis. 1, 2. Ikatan apa ni? Ikatan ganda 1. Ikatan tunggal. Apa ni? Ikatan tunggal. Okay. Ikatan tunggal. Ada berapa ikatan tunggal? Maksud dia ada 4 ikatan tunggal. Okay. Ikatan ganda 2 ingat. Ikatan ganda 2 mesti ada berapa pasang elektron? 2 pasang elektron. Ataupun ada 4 elektron. So baru dia bentuk ikatan ganda 2. So ni ada 2 elektron saja. So 2 elektron saja membentuk ikatan tunggal. Ada berapa ikatan tunggal yang terbentuk? Ada 4 ikatan tunggal yang terbentuk. So kalau buat inilah CH4. Okay, faham? So first step kita kena sama je macam ikatan ionik. Kita kena buat dia punya formula kimia dulu. Barulah awak boleh lukis. Barulah lepas tu kita boleh terangkan. Okey. Cuba kita buat penerangan. Okey. Terangkan macam mana pembentukan ikatan tunggal sini. So first step cakap pasal apa? Susunan elektron. Susunan elektron. Jadi kat sini ada 2 jenis atom. Jadi kita kena cakap lah pasal susunan elektron bagi setiap jenis atom. So first susunan elektron apa? Carbon. Atom carbon. Atom hidrogen. Okay. Ialah 1. Lepas tu untuk mencapai susunan elektron duplet ke oktet? Duplet. Duplet yang stabil. So atom hidrogen perlu satu lagi elektron. Perlu dulu. Lepas perlu baru sumbang. Lepas sumbang baru kongsi. Tapi ni sebab ada 2, kita terangkan dulu pasal susunan elektron. So yang ketiga, susunan elektron atom Carbon. sama dengan 2, 4. So untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, atom karbon memerlukan
4 elektron. 4 elektron. Okey. Step yang kelima. Barulah cakap pasal Sumbang. sumbang. So, setiap 4 atom hidrogen sumbang berapa? Perlu Satu sumbang elektron. 1 atom Sumbang elektron. 1 elektron untuk setiap 4 atom hidrogen sumbang 1 elektron manakala dan 1 atom karbon Menyumbang 4 elektron. 4 elektron. sumbang 4 elektron untuk perkongsian. Okey, lepas sumbang barulah Kongsi. okey. So kita terangkanlah 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen berkongsi berapa pasang? 1. Ya, berkongsi. Maknanya setiap 4 atom hidrogen akan berkongsi 1 pasang elektron. So setiap atom hidrogen berkongsi sepasang elektron dengan atom karbon. Okey, maknanya setiap atom hidrogen berkongsi sepasang elektron dengan atom karbon. Okey, lepas dah berkongsi, apa yang terbentuk? Ikatan kovalen. Okey, so 4 Ikatan ganda dua. ikatan tunggal terbentuk. So, ke-8 sebatian apa ni? Kovalen. Covalent dengan formula CH4. CH4 terbentuk. Okey. Boleh. Maknanya ni sebenarnya awak terangkan balik gambar rajah ni. So sebenarnya daripada gambar rajah senang untuk awak terangkan. Okey, cuma awak kena ingat apa yang kena sebut dulu. So perlu dulu berapa yang dia perlu. Lepas tu sumbang, lepas sumbang dia kongsi, lepas tu ikatan apa yang terbentuk, lepas tu sebatian apa yang terbentuk. So yang ini adalah pembentukan ikatan kovalen. Okey. Jelas? Faham? Faham. Okey, ada apa-apa soalan? Jadi korang kena buat latihan baru boleh nampak. Okey, first step kena buat apa? Dapat je tu tentukan dia punya formula kimia dulu. Okey, lepas dah buat formula kimia, lukis dulu. Lepas lukis barulah senang awak nak terangkan. Ikut step-step yang cikgu dah bagi tu lah. Okey, boleh? Boleh. Okey. So, sampai sini saja kelas kita. Jadi, korang perlu jawab muka surat 110 sampailah 115 untuk ikatan kovalen. So, orang yang cikgu dah suruh hantar tu ikut muka surat, awak dah boleh hantar lah sebelum hari Isnin minggu depan. Okay? So, ada apa-apa soalan? Tak ada? Cikgu, Ya? ikatan tunggal kan, kalau saya tulis ikatan kovalen salah ke betul cikgu? Ikatan kovalen betul. Cumanya spesifik lagi ikatan jenis apalah yang terbentuk. Ikatan kovalen pun betul. Kalau ikatan kovalen saja awak tulis pun boleh. Okey cikgu. Okey. Okey, ada lagi soalan? Tak ada? Okey, so sampai sini saja kelas kita. Kita jumpa lagi hari Isnin minggu depan. So buat sila siapkanlah kerja yang cikgu bagi. Yang perlu hantar kat cikgu sebelum hari Isnin minggu depan. So terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama.